Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Sambungan kita masih lagi pada bab yang ketiga, bantahan ke atas cara berdalilkan Al-Quran. Terakhir kita berhenti muka surat 51. Kita masih lagi dalam contoh-contoh yang dibawa oleh penulis, macam mana kelompok sufi yang melampau menafsirkan Al-Quran. Jadi kita tengok contoh yang dibawa, iaitu pada muka surat 51. Kita ambil daripada atas sekali lah, iaitu tentang firman Allah Ta'ala surah Ibrahim ayat yang ke-35, iaitu firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maksud dia, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Umum ayat ni cerita tentang doa Nabi Ibrahim ketika mana Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim memakmurkan bumi Mekah yang kering kontang dengan membina Kaabah Al-Musharrafah. Lepas pada tu kena tinggal pula isteri dan anak dia, iaitu Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Kita tengok keterangan di bawah tu disebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna jauhkanlah daku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala, iaitu pada potongan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa maksud penjelasan yang nak dibawa daripada Imam Ghazali ni? Dia kata ialah Nabi Ibrahim menujukannya kepada emas dan perak, kerana martabat kenabian lebih mulia daripada dibimbangkan akan timbul i'tiqad ketuhanan kepada sesuatu batu tertentu. Maksud Nabi Ibrahim dengan menjauhi daripada menyembah berhala ialah menjauhi daripada mengasihi dan terpedaya dengannya. Itu dia quote, dia nukil daripada Imam Al-Ghazali. Cuma dia tak teranglah Imam Ghazali ni sebut di mana. Yang tu kena tengok rujukan di belakang buku ni. Cuma kata Imam Al-Ghazali, Al-Asnam situ merujuk kepada emas dan perak.
ditujukan kepada dua logam ini, emas dan perak. Okay. Kalau kita buka dalam tafsir-tafsir, tidak diterangkan secara detail. Tafsir-tafsir ini ialah antaranya tafsir At-Tabari. Selain pada tu lagi awal, bukan lagi awal. Yang paling awal ialah Imam At-Tabari lah. Yang seterusnya ialah Imam Ibn Kathir dan juga Qurtubi dan lain-lain. Mereka hanya menyebut tentang penyembahan berhala. Yang dimaksudkan sini ialah penyembahan patung yang berlaku pada kaum Nabi Nuh yang lagi awal. Tak dibawa lah riwayat yang kata Al-Asnam situ, berhala tu merujuk kepada emas dan patung. Merujuk kepada emas dan perak. Tak dibawa kenyataan itu dalam At-Tabari baik, dalam Ibn Kathir ataupun dalam Qurtubi. Dalam Qurtubi dia bawa, tapi dia tak bersetuju dengan nak mengatakan asnam itu emas dan perak. Itu ialah metodologinya lah. Dia akan bawa semua riwayat, tapi belum bermaksud bawanya riwayat tu dia bersetuju dengan riwayat tu. Okay. Kemudian dia sebut lagi tentang firman Allah, wa in ya'tukum usara. Maksudnya padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-85. As-Silmi menukilkan daripada Abu Uthman yang menyatakan maksud padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan adalah orang-orang yang tenggelam dalam dosa. Al-Wasiti menyatakan maksudnya orang yang tenggelam dalam melihat perbuatan mereka sendiri. Al-Junaid ni adalah Al-Junaid Al-Baghdadi, menyatakan maksudnya orang yang menjadi tawanan kepada punca-punca duniawi sehingga dia berjaya memutuskan hubungan dengan sesuatu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Ayat yang ke-35 surah Ibrahim, penulis diambil daripada nukilan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni dimasukkan juga sebagai tokoh sufi. Tapi nukilan dia ni ataupun penjelasan yang dia nak maksudkan daripada Al-Asnam tu nampak taklah terlalu melampau sangat. Bila mana dia kata Al-Asnam itu merujuk kepada emas dan perak. Sebab memang ada hadis Nabi yang menjelaskan, walaupun hadis ni taklah hadis yang sahih. Nabi kata likulli ummatin sanamun. Setiap umat itu ada berhala. Fasanamun lihadhil ummah, dan berhala kepada umat ini ialah ad-darahim wad-dananir. Dirham dan juga dinar. Merujuk kepada mata wang emas dan perak. Maknanya still ada sokongan lagi lah daripada hadis tu. Ada sokongan daripada hadis. Maknanya penjelasan maksud yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali terhadap ayat 35 surah Ibrahim tidaklah menampakkan lari jauh sangat. Masih lagi dalam lingkungan yang kita kira boleh terima lah. Cuma riwayat dia tu perlukan kekuatan. Sebab dibawa riwayat tu secara umum saja. Okay. Yang kedua tu iaitu surah Baqarah ayat yang ke-85, wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Itu ayat yang lebih panjang lagi lah. Okay. Cuma dia bawa sikit je. Ayat tu menyebut tentang peristiwa yang berlaku ketika mana berlakunya serangan masuk ke Mekah. Maknanya perang dalam kawasan Tanah Haram. Tiba-tiba ada beberapa orang tokoh, antara yang disebut sini ialah Abu Uthman dan juga disebut oleh Al-Wasiti. Yang dimaksudkan dengan usara dalam ayat ni ialah orang yang tenggelam dengan dosa, yang tertawan dengan dosa, dan orang yang tenggelam dengan perbuatan dia sendiri, dengan syahwat dia sendiri. Dan juga Junaid Al-Baghdadi kata tawanan di sini bermaksud ialah orang yang telah terpedaya dengan duniawi. Yang ni tidak ada sokongan daripada hadis, melainkan kepada pandangan individu. Sebab memang kita tahu mereka-mereka ni, tokoh-tokoh ni Al-Wasiti, Abu Uthman, Al-Junaid Al-Baghdadi ni memang orang-orang yang sinonim dengan sufi. Dan mereka memang menunjukkan minat dia orang dengan kesufian ini dengan banyak menyendiri, banyak bercakap tentang bahaya kita duduk dengan benda-benda keduniaan,
Dia orang memang separate daripada kemasyarakatan. Jadi memang jumpa mana-mana ayat pun dia orang akan selaraskan dengan macam tu. Dia orang akan selaraskan dengan macam tu. Sebab tu ada riwayat. Riwayat ni dinisbahkan kepada Ibrahim bin Adham, sebahagian kata. Yang kedua kata Junaid al-Baghdadi, dan ada yang kata Abu Yazid al-Bustami. Tiga ni lah, salah seorang di antara tiga. Orang tanya pada dia hukum. Sekiranya satu orang dia salat, akhirnya dia keliru. Dia berada pada rakaat yang keberapa? Dia keliru. 2 ke 3? 3 ke 4? Dari segi hukum fiqahnya, kita kena ambil yang paling sikit. Kalau kita keliru 3 ke 4, kita yakinkan kita 3. Kalau kita keliru 2 ke 3, kita yakinkan kita 2. Lepas tu kita sambung sampailah complete lah. Kalau maghrib 3, habis 3. Kalau isyak 4, habiskan 4 lah. Cuma waktu keliru tu ambil yang paling sikit, bukan ambil yang paling banyak. Itu dari segi pandangan fuqaha. Orang tanya pada tiga orang ni sebab ketiga-tiga orang ni ada penisbahan cerita ni yang lebih kurang. Orang tanya pada Ibrahim bin Adham, orang tanya pada Abu Yazid al-Bustami, orang tanya pada Junaid al-Baghdadi. Kalau orang yang macam ni nak buat macam mana? Dia kata orang yang macam ni dia bukan ambil bilangan yang paling sikit, tapi ambil rotan dan sebab dia. Macam mana dalam ibadat boleh lupa pada Tuhan? Tak jawab soalan tu. Hakikatnya tak jawab soalan. Kita bukan tanya hukuman, kita tanya macam mana nak menyelesaikan masalah. Kalau benar sandaran itu kepada tiga orang tokoh ni, kalau benar, maka itu bukanlah jawapan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalau benar. Kalau tak benar, tak ada isu lah. Okay. Sebab ada hadis dalam Bukhari pun, Nabi pernah salat asar 2 rakaat. Kalau pakai kaedah yang cerita tadi tu, maknanya Nabi pun kena sebab. Nabi salat asar 2 rakaat. Rakaat kedua, tasyahud, Nabi beri salam. Semua sahabat yang sudah salat dengan Nabi ni saling tengok kiri kanan. Sehingga ada orang tanya, ada orang tinggikan suara. Ada 2 riwayat. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat pada Muslim. Riwayat Bukhari, lepas bagi salam, tengah-tengah duk wirid tu, seorang sahabat nama dia Zul Yadai, nama dia. Dia pun kata, aku siratis salah am nasitaha. Dia tanya Nabi, salat asar ni dah dikasarkan daripada 4 jadi 2 ke, ataupun kamu lupa? Yang sebab buat 2 rakaat jadi. Nabi pun tanya sahabat-sahabat yang lain, antaranya Abu Bakar dan Umar, aku buat 2 tadi? Aku buat 2. Nabi buat 2. Maka Nabi pun bangkit dan minta semua orang untuk tambah lagi 2. Tak sembahyang baru, tambah lagi 2. Hadis ni menunjukkan basyariyatul Rasul. Hadis ni hadis yang sahih. Kalau hadis riwayat Muslim, dia macam ada senggang waktu yang lama. Lepas daripada beri salam, ada sahabat-sahabat yang dah nak beredar keluar pada masjid sebab ada urusan. Maknanya dah agak lama dah tu habis salat tu. Sehinggalah Zuliadan tanya. Dan Nabi minta kumpul balik dan tambah balik. Okay. Daripada cerita tu, cerita hadis tu tadi, kita boleh tengok Nabi terlupa. Macam mana nak selesaikan? Ialah dengan tambah lagi 2 rakaat. Cuma ada pandangan yang berbeza di kalangan para fuqaha. Sebab ada sebahagian fuqaha mengatakan, kalau kita terlupa, lepas pada tu orang tegur kita, tadi sembahyang isyak 2 tu, bukan 4. Kita hanya dengar, lepas tu kita tambah 2 tanpa mengucapkan apa-apa perkataan. Kita hanya tambah 2. Tapi kalau kita sembang dengan dia, oh iya ke 2? Oh saya tak ingat tadi, terlupa banyak benda kat rumah. Itu kena buat 4 balik. Sebab dah menyembang panjang tu. Itu pandangan fuqaha. Cuma nak katanya dia khilaf lah. Okay. Kalau ikut yang cerita tadi tu, cerita sufi tu, manhaj sufi tu, kena sebab lah tu. Kena ambil perempuan rumah, cabut daun dia, pukul atas belakang. Jadi cerita tu memang nampak macam bagusnya, lalainya kita pada Tuhan. Memanglah aspek tu ada. Okay.
Tapi selesai masalah tak? Tak selesai masalah. Bahkan dia bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Beri berita gembira pada orang. Jangan menyebabkan orang lari. Tuan-tuan boleh bayang, orang baru belajar Islam, baru taubat. Dia sebelum ni merompak dekat 17 tahun, baru kenal semayang 2 tahun ni je. Kadang-kadang dia tak lekat lagi semayang tu dengan dia. Tiba-tiba dia jumpa ahli sufi mana, syekh mana. Dia kata macam mana ni syekh? Saya semayang 2 tadi. Paling belakang. Nanti saya ambil rotan sat. Apa akan jadi? Teruk betul. Akhirnya kena sebab juga aku. Dalam cara kena sebab dah. Sini kena sebab pula sekali lagi. Tidak menampakkan kecantikan Islam. Sebab tu ada buku yang ditulis oleh Dr. Basit ni, dia ada tulis keindahan Islam, mahasinul Islam. Antara benda-benda ni ialah perkara macam ni lah. Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Beri berita gembira pada orang, jangan menyebabkan orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan payahkan orang. Jadi kadang-kadang cerita-cerita yang membawa manhaj seperti ini, dia akan berlaku kontradik dengan apa yang Nabi suruh. Nabi suruh mudahkan orang. Sebab manusia sejatinya dia akan terlupa. Walaupun dia satu orang yang selalu kuat beribadah, kadang-kadang ada hari dia lupa. Dalilnya ialah tadi lah, cerita tadi tu. Iaitu cerita Nabi terlupa semayang asar 4 rakaat. Dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pun ada sebut hadis ni. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni lah ringkasan kepada Sahih Bukhari. 294 hadis lebih kurang yang ada dalam tu. Okay. Cuma nak katanya, bila mana ada hadis-hadis seperti ini, menunjukkan pada kita taklah menjadi kesalahan yang terlalu berat dan fatal kalau kita terlupa. Sebab tu adanya perbahasan tentang orang yang terlupa, tersilap, al-khata' wan nisyan. Tidak diangkat, tidak diletakkan dosa pahala bagi orang yang tersilap. Tapi kalau dia sengaja, baru betul. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Muslim pun, ada hadis Nabi dan para sahabat terlepas salat subuh dengan sebab letih balik daripada satu permusafiran, rehat, tidur sampai cerah tanah dah pun. Bangkit-bangkit tu Nabi suruh Bilal kumpulkan azan dan iqamah, dan lepas pada tu salat subuh. Cuma sekali tu je lah. Dia bukan sampai seminggu, 5 hari kena macam tu. 2 hari je yang on time. Yang tu memang leka kita. Yang tu memang tak, orang kata apa, tak meletakkan prioriti dalam hidup. Cuma nak katanya, kalau tersilap, tak ada masalah pun. Taklah sampai perlu kena sebab. Taklah dituduh sebagai orang yang jauh dengan Tuhan. Ni orang yang hati betul-betul tidak lurus pada Tuhan. Tak boleh kata lagi. Sebab dia normal. Cuma kalau betul penisbahan tu kepada Khatib Junaid Al-Baghdadi ataupun Ibrahim bin Adham ataupun seorang lagi Abu Yazid Al-Bustami, kalau betul cerita tu. Okey. Jadi inilah bentuk-bentuk istidlal dia. Nanti kita akan tengok ada bab yang keempat yang berkaitan dengan hadis ni. Cuma bab yang ketiga ni ialah dia berkaitan dengan Al-Quran. Mereka-mereka ni melihat ayat tu, kalau datang pada kamu tawanan-tawanan perang, kena buat apa? Tawanan tu ialah tawanan perang. Orang yang ditangkap ketika mana berlakunya peperangan. Bukan tawanan situ bermaksud orang yang leka dengan dunia, orang yang tertawan keimanannya dengan sebab nafsunya yang tinggi. Bukan maksud tu. Bukan maksud itu, bukan konteks itu. Okay. Jadi ini salah satu bentuk penafsiran Al-Quran tanpa disiplin. Maknanya dia tafsir ikut kecenderungan dia. Okay. Contoh seterusnya muka surat 52, surah Sad ayat yang ke-33. Firman Allah Ta'ala, rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Maksudnya, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya, bawa balik kuda itu kepadaku, maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu seekor demi seekor. Ayat ni cerita tentang kerajaan Sulaiman. At-Tusi menceritakan daripada Abu Umar bin Ulwan yang menjelaskan Abu Husain An-Nuri membawa wang sebanyak 300 dinar hasil jualan sebuah rumah milik beliau. Beliau duduk di atas batu besar sambil melemparkan wangnya itu satu persatu ke dalam air. Okay, tuan-tuan tengok ini pattern dia. Ini pattern dia punya cerita-cerita sufi ni, memang pattern dia macam ni. Okay. Dapat duit, buang duit lain. Okay.
Itu dia punya perbuatan dia. Okay. Beliau menyatakan, engkau datang untuk memperdayakan aku. Kata As-Sarraj, sesetengah orang menyatakan jika beliau membelanjakan wangnya itu kepada jalan Allah, itu lebih baik. As-Sarraj menyatakan, jika mata wang dinar itu menyibukkan diri beliau daripada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekelip mata, wajib mencampakkan wang tersebut ke dalam air secara sekaligus supaya beliau cepat terlepas daripada fitnah wang tersebut. Tuan tengok tu. Dia ada unsur melampau. Jual rumah 300 dinar. Mahal tu. 1 dinar dah dekat 1000 dah kot sekarang. Saya tak tahu sangat pasaran emas berapa. Okey. Mana yang dekat 300,000, dekat dengan suku juta juga lah yang dia ada ni. Dapat duit tu rasa, aku ni dah terlalai dengan duit yang banyak ni. Duduk tepi sungai, buang duit tu satu buang. Orang tegur kepada Abul Husain An-Nuri ni. As-Sarraj, dia katakan tegur dia ni. Dia kata, seeloknya wang itu dibelanjakan kepada jalan Allah, maka ianya lebih baik. Tapi dia kata, jika mata wang dinar itu menyibukkan diri beliau kepada Allah meskipun sekelip mata, wajib mencampakkan wang itu kerana fitnah yang dah berlaku pada diri dia. At-Tusi menjelaskan berdasarkan peristiwa di atas, ahli sufi menggunakan sebagai dalil tentang keharusan mensia-siakan harta. Yang tu, kemelampauan di situ. Mensia-siakan harta sehingga ia tidak lagi menjadi punca yang melalaikan seseorang daripada Allah. Maknanya kalau kita rasa harta kita tu melalaikan, kita kena demolish, musnahkan harta tu. Sebab tu kita akan tengok ada kelompok, hatta di negara kita pun, yang join, yang menyerupai pembawakan seperti kelompok-kelompok ini, sufi yang seperti ini. Ada setengah-setengahnya bakar TV, bakar kereta, buang perabot-perabot dalam rumah, semua bakar. Sebab rasa benda tu melalaikan. Sebenarnya yang melalaikan tu ialah diri kita. Kita yang kena fikir macam mana benda tu nak pergikan ke arah lain manfaat dia. Bukan dengan kita hancurkan. Itu pembaziran. Itu bab daripada mensia-siakan harta. Mensia-siakan harta ialah benda yang salah juga dalam agama ni. Nabi larang kita buat benda tu. Kita terbeli benda yang tak bermanfaat. Cara dia ialah bukan dengan hancurkan, tapi beri kepada orang lain yang mungkin lebih memerlukan benda tu. Itu cara betulnya. Bukan dengan cara kita pergi buang, kita pergi bakar apa-apa semua. Cuma nak katanya, ini ialah salah satu elemen yang ada dalam Talbis Iblis oleh Ibn Jauzi. Dia pun letakkan benda ni antara manhaj kelompok sufi ni ialah mensia-siakan harta. Tunjuk kita ni tak minat pada harta. Tunjuk bakar duit ke, buang duit merata ke apa semua. Sebab benda tu rasa diri macam memang tak terkesan dengan harta-harta dunia ni. Melintahlah berapa pun kita tak akan ambil. Kita tak akan terliur dengan benda-benda dunia ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, ini ialah kesombongan yang halus. Kita tak perasan. Orang yang terlibat ni tak perasan. Harta ni kita kena urus dengan baik. Kalau kita rasa harta tu melalaikan, kita kena urus sampaikan kepada orang yang baik, bukan dengan cara buat macam ni. Cara buat macam ni, ia juga ialah bahagian pada kesombongan, tapi kesombongan yang tak direct. Kan ada sebahagian orang bila mana dia nak mendekatkan diri kepada Tuhan, dia remehkan orang yang terlibat dengan itu, dengan ini, dan dia rasa dia elok dengan sebab dia tak involve macam mana orang terlibat, orang lain. Dia tengok orang sibuk dengan benda tu, sibuk dengan benda ni. Kalau dia cakap secara umum tak apa, tapi dia selalu mengulang-ulang benda tu. Walaupun dia bagus, tapi sebenarnya itu ialah bab daripada ujub dan juga bab daripada kesombongan diri. Itu ialah bab mensia-siakan harta. Sebab tu mensia-siakan harta ni dilarang. Atas dasar nak jadi sufi, nak jadi lebay ke, ataupun sombong, dua-dua tak boleh. Contoh dalam cerita ni, buang duit tu kerana rasa diri tu terfitnah. Ada satu part lagi manusia ni, dia bukan join sufi pun, tapi dia mensia-siakan harta dengan cara
dengan nak menzahirkan kesombongan dia. Sebab tu dulu cerita ni lah, ni cerita bukan cerita sufi ni cerita yang sampai telinga ke telinga. Saya ni orang Felda. Orang Felda ni tanam kelapa sawit di Terengganu ni. Dulu ada beberapa Felda di Terengganu ni yang dia punya pendapatan dia tu banyak. 1 tan sampai 1000, ada 8 ekar tanah tu ataupun 10 ekar yang diberikan oleh pengurusan Felda ni. Ada orang yang dapat 1 ekar tu sampai 20 tan. Jadi dia orang dapat banyak duit. Orang Felda zaman tu ada yang kaya betul, setengah-setengah. Felda ni kaya. Di mana yang rumah pun besar sebab income dia orang banyak. Ada cerita orang kata orang Felda ni kaya. Anak dia duit hilang. Malam tu rumah tak ada karan, elektrik, kelab. Duit hilang, duit yang 5 kupang tu hilang. Ayah dia ni buat keluar duit 100, bakar duit 100 bagi nyala lampu, bagi cerah sebab nak cari yang 5 kupang tu. Nak kata cerita banyak duit tu. Bakar 100 sebab nak cari 5 kupang. Kalau betul cerita ni memang bodoh betul yang buat tu. Okey. Cuma nak kata ini pun bab mensia-siakan harta. Tapi dengan kesombongan. Kalau banyak duit bagilah 100 tu kat anak tu. Biar dia belanja satu tadika dia. Okey. Cuma nak katanya kalau betul cerita tu orang duk bawa, kalau betul itu pun bab mensia-siakan harta. Bab daripada mensia-siakan. Tak boleh. Apa-apa saja benda yang bersifat mensia-siakan harta tak boleh. Yang ni ialah kemelampauan daripada kelompok sufi. Okey. Kemudian dibawa lagi contoh yang lain. Firman Allah Azza wa Jal, "Falillahil makru jami'a." Bagi Allah jualah kuasa menggagalkan segala jenis rancangan jahat. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-42, muka surat 53. As-Silmi menukilkan daripada Al-Husain Al-Hallaj yang menyatakan tidak ada perancangan jahat yang paling jelas daripada perancangan jahat Tuhan terhadap hamba-Nya, di mana dia mewahamkan kepada hamba-Nya yang hamba itu mempunyai jalan menuju kepada Allah dalam apa situasi pun. Tuan-tuan faham apa dia nak sebut? Saya tak faham apa dia nak sebut. Dia antara keunikan sufi ni ialah berjaya mentakfahamkan orang. Lepas tu mengangkat ketidakfahaman itulah the incredible knowledge. Ilmu yang tak boleh dicabar. Kekal dan tak faham lebih baik daripada faham. Okey. Jadi As-Silmi dia kata daripada ayat Tuhan ni, falillahil makru jami'a, bagi Tuhanlah tipu daya untuk segala jenis tipu daya. Maknanya Tuhan ni pemilik pada tipu daya. Dia kata tidak ada perancangan jahat yang paling jelas daripada perancangan jahat yang Tuhan berikan kepada hamba-Nya dengan cara mewahamkan. Mewahamkan ni maksudnya mengkelirukan hamba-Nya bahawasanya hamba itu mempunyai jalan menuju kepada Allah dalam apa situasi pun. Maksud dia apa? Maksud dia ialah antara tipu daya yang Allah Ta'ala akan berikan kepada satu orang manusia ni ialah tipu daya Tuhan yang menyebabkan hamba tu rasa dia pemilik kepada jalan menuju Tuhan. Dia boleh tunjuk jalan. Itulah tipu daya Tuhan untuk menjahannamkan hamba tu ke neraka. Secara umumnya apa yang As-Silmi ni sebut make sense. Benda ni ada hubung kaitnya. Memang antara cara Tuhan nak menjahannamkan orang tu ialah dengan istidraj. Antara bentuk istidraj ialah orang tu rasa dia betul. Orang tu rasa dia boleh memimpin orang. Cuma ayat orang-orang sufi ni dia memang macam ni, dia berputar. Daripada tu saja dalam satu ayat dekat dengan 3-4 kali. Menyebabkan kita tak boleh nak faham. Ni ayat baru ke? Ni kenyataan mana dia nak hubung kait? Cuma nak katanya ini ialah bahagian daripada tafsiran dia orang. Secara umumnya tafsiran As-Silmi dalam bab ni taklah terlalu besar, orang kata apa, kemelampauan dia. Kemudian firman Allah yang lain, contoh yang lain ialah surah Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kata, apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, iaitu kami batalkan, atau yang kami tinggalkan, iaitu kami tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ayat ni nak cerita tentang segala hukum hakam yang mansuh.
akan Tuhan datangkan hukum hakam yang lain yang lebih baik ataupun sebanding dengannya, sebab hukum hakam tu dimansuhkan kerana melihat kepada realiti setempat juga. Antara hukum hakam yang dimansuh ialah bolehnya anak angkat mewarisi harta daripada faraid. Dulu ada, sekarang tak ada. Yang kedua ialah bolehnya jiran mewarisi harta faraid jirannya yang meninggal dunia. Sekarang tak ada dah. Dulu je ada. Maknanya hukum-hukum ini telah dimansuhkan kerana pada waktu tu komuniti Islam kecil dan orang Islam tak ramai. Jadi untuk menjadikan harta tu sentiasa diuruskan dalam kalangan orang Islam, maka dibolehkan beberapa keadaan ini. Tapi lepas pada mana orang Islam dah berkembang, orang dah ramai masuk Islam, hukum ni diangkat sedikit demi sedikit dan dihadkan. Bahkan yang datang kemudian ni lagi baik, sebab ianya lebih menjaga hak kerabat-kerabat yang dekat. Cuma kita nak tengok apa tafsiran yang dibawa oleh kelompok sufi berkenaan dengan ayat ni. Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, ia membawa maksud kami tidak menghilangkan seorang wali, melainkan kami akan membawakan yang lebih baik atau yang seumpama dengannya. Seperti mana yang dijangkalah kalau datang daripada tokoh-tokoh sufi ni. Maknanya ayat ni nak katanya tidak ada kehilangan satu wali tu, melainkan datang wali yang lain. Sebab tu kalau tengok dalam perbahasan wali-wali ni, kita akan tengok kumpulan-kumpulan ni dia bahagikan wali ni kepada banyak kategori. Ada wali nujaba, ada wali abdal, macam-macam lah. Saya pun tak berapa meneliti sangatlah pengkategorian wali-wali ni. Cuma nak katanya benda-benda ni memang sinonim. Ibnu Athaillah As-Sakandari ni antara tokoh sufi yang memang kata apa terkenal lah melalui kitab dia Al-Hikam. Sebab tu kau tengok orang kita, orang Melayu ni, pengajian kitab Al-Hikam ialah pengajian kitab yang terkenal. Cuma dia ada beberapa kitab-kitab Al-Hikam yang perlu kita berhati-hati juga. Dengan sebab perbahasan dalam tu ialah perbahasan yang bercampur antara sufi falsafi dan juga antara penyucian jiwa yang benar. Dia ada beberapa kitab hikam, syarah pada kitab hikam ni yang dibawa dengan gaya batiniah dalam tu. Gaya-gaya kebatinan lah dalam tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah Ibnu Athaillah As-Sakandari ni ialah tokoh sufi dan ada nilai-nilai baik daripada buku dia tu. Hikam tu maksudnya ialah untaian hikmah kata-kata dia yang terlintas, orang pun tulis, anak murid dia tulis, lalu dihimpun-himpunkan, dijadikan sebagai himpunan kata-kata hikmah. Jamaknya dalam bahasa Arab disebut dengan nama Al-Hikam, perkataan dia tu. Okay. Tentang firman Allah seterusnya, ini ayat yang ke-67, iaitu ayat 67 surah Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Ibnu Athaillah As-Sakandari mentafsirkan menyembelih lembu betina dalam ayat di atas ialah menyembelih nafsu. Sebab nafsu difeminimkan, maknanya dibetinakan dia punya jenis tu. Tapi ini hanyalah pandangan peribadi yang tiada sokongan. Cerita penyembelihan lembu betina ni ialah cerita yang realiti pun. Memang Bani Israel ni diarahkan untuk menyembelih lembu betina. Cuma kenapa kena sembelih tu ada banyak riwayat. Pertama, riwayat yang terkenal ialah untuk mencari siapakah pembunuh sebenar kepada satu kes pembunuhan yang berlaku dalam kisah Bani Israel ni. Cara nak dapat pembunuh tu ialah kena sembelih lembu betina, lepas tu ambil bahagian pada lembu betina tu dan pukulkan pada mayat tu bangkit, beritahu siapa pembunuh. Rupanya yang bunuh ialah anak menakan dia sendiri. Dari satu sisi yang lain, cerita
Penyembelihan lembu betina juga ialah untuk menegur Bani Israel supaya memberi perhatian kepada orang-orang miskin. Sebab pemilik pada lembu betina ni ialah seorang yang miskin, anak yatim. Dia ialah harta faraid kepada seorang anak yatim ni. Anak yatim ni telah mendapat bayaran yang agak banyak dengan sebab nak dapatkan lembu betina yang mengikut kriteria yang dibawa oleh dalam ayat-ayat Quran tu lah. Tu cerita versi pertama. Yang ni dalam Ibn Kathir pun ada sebut, dalam At-Tabari pun ada sebut. Versi yang kedua ialah cerita kenapa kena sembelih lembu betina, kerana pada waktu ini Bani Israel ada sifat mengkuduskan lembu betina khususnya. Kita pernah dengar cerita Samiri kan? Samiri Bani Israel yang dia datang waktu Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sina bermunajat untuk terima Taurat. Dia datang dan dia telah buat satu benda pelik, iaitu dia buat patung anak lembu. Patung anak lembu itu telah dikatakan mengeluarkan suara. Dan akhirnya Nabi Musa pun turun dan batalkan penyembahan itu. Start pada tu Bani Israel ni dia ada satu masalah. Dia tak berapa nak makan lembu betina. Sebab lembu betina ni lah yang melahirkan anak lembu. Jadi dia orang tak usik, tak kacau lembu betina ni. Jadi untuk membuang rasa memuliakan lembu tu, kena sembelih. Sembelih makan. Supaya tak ada rasa eksklusifnya setengah-setengah binatang ni. Setengah-setengah binatang tu ada kita tak boleh kacau lah, kerana mungkin ada kemuliaan pada dia. Jadi ini ialah benda-benda yang dikaitkan dengan adat dan kecenderungan. Dan kebanyakan para ulama mensahihkan cerita yang kedua tu berbanding cerita yang pertama, yang nak cari pembunuh tu. Secara umumnya lah. Cuma nak katanya datang kepada kelompok sufi, dia kata menyembelih di sini ialah bukan menyembelih lembu betina, tapi menyembelih nafsu. Itu antara contoh-contoh tafsiran-tafsiran Al-Quran oleh kelompok sufi. Ada yang melampau, ada yang lari 180 darjah dengan maksud sebenar ayat. Kita tengok bantahan ke atas pembahagian kepada hakikat dan syariat. Kenapa tafsiran kelompok sufi ni dia lain pada tafsiran ulama-ulama tafsir, mufassir? Sebab sebahagian kelompok sufi membahagikan kita ni kepada beberapa kategori martabat. Yang paling basic ialah hakikat dan syariat. Yang agak familiar juga ialah makrifat. Itu antara pembahagian-pembahagian yang selalu disinonimkan kepada kelompok sufi. Sebenarnya tak semua sufi berpegang dengan pembahagian dan pengkategorian seperti ini. Kita tengok, ramai tokoh ulama yang membantah pembahagian ajaran Islam kepada hakikat dan juga syariat. Antara mereka ialah Ibn Aqil. Bantahan Ibn Jauzi. Dia bawa Ibn Jauzi dulu. Ibn Jauzi menganggap kebanyakan ahli sufi sebagai orang yang jahil kerana memisahkan antara hakikat dan syariat. Ini kerana bagi beliau syariat itu kesemuanya adalah hakikat. Ibn Jauzi, semua syariat yang dilakukan ni ada hakikatnya. Ibn Jauzi juga menyatakan mereka menamakan ilmu syariat dengan ilmu zahir, manakala bisikan yang berlaku ke dalam jiwa sebagai ilmu batin. Dan sudah pasti speciality keistimewaan itu ada pada pemilik ilmu batin. Dan jangan terkejut kalau orang yang memiliki ilmu batin itu kadang-kadang nampak macam tak berapa center otak dia dalam masyarakat. Saya dah sebut dalam perbahasan kita yang lepas, bila mana kita bahas bab yang kedua, iaitu unsur wajd dan juga kasyaf ni. Wajd ni ialah bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati orang-orang yang dikatakan dekat dengan Tuhan ni. Kadang-kadang bisikan dia itu ialah bisikan yang pelik, lalu dia pun actionkan bisikan tu, dia buat bisikan tu. Sebab tu Ibn Jauzi antara yang banyak membantah kelompok ni, dia hidup pada zaman golongan sufi ni bermaharajalela, tak boleh ditegur sikit pun. Segala benda-benda yang diorang lakukan tidak boleh di-argue, tak boleh diberikan persoalan. Kenapa dia buat macam ni? Sebab tu kita akan tengok antara yang ada lah dalam riwayat-riwayat yang dibawa oleh Ibn Jauzi dan orang-orang lain yang membantah kelompok sufi ni, ada sebahagian orang yang disangka wali meliwat keldai di hadapan orang, tengah-tengah pasar liwat keldai.
Orang pun tanya anak murid dia, ni kenapa Tok Guru hang duk liwat keledai tengah orang ni? Tengah-tengah ramai orang. Tu dia tengah transfer ilmu. Orang tahu apa? Keledai tu mesin ATM. Dia kurang maknanya. Dia tengah transfer ilmu tu. Dia tengah menyerapkan ilmu pada semua orang. Orang tak faham dia tu. Okey. Maknanya semua perbuatan akan ditakwilkan. Dia bermula kepada perbuatan yang paling simple, iaitu yang dinisbahkan kepada Al-Hallash. Bila mana Al-Hallash ni dia berjalan tengah-tengah orang, orang pun tanya, Hallash, apa dalam baju kamu? Dia berkata, ma fi jubbati illallah. Tidak ada apa dalam jubah aku ni melainkan Allah Ta'ala. Dia cakap macam tu, orang jadi terdiam, tergamam. Jadi pengikut-pengikut dia kata, dia tu tengah duduk pada alam yang lain. Walaupun jasad dia sini, tapi dia duduk pada alam lain. Sebab tu percakapan dia macam tu. Di negara jiran, di Indonesia, tuan-tuan tengok, benda ni berlaku dengan pesat dan sangat berkembang baik. Sebab tu kita akan tengok orang viral video-video sebahagian orang yang disangka wali di Indonesia ni. Zahirnya orang yang kita kata tak center lah. Ada 2 orang. Saya tak ingat dua-dua orang nama apa, cuma yang seorang tu nama dia Habib Wan Sehan. Sebut teruslah nama. Habib Wan Sehan ni dia diangkat-angkat lah di Indonesia ni. Dia ni, saya nak guna bahasa apa yang paling terbaik sekali. Dia ni, kalau kita tengok, ialah macam orang yang tak berapa sihat mental dia. Dia akan pegang marker pen, lepas pada tu orang pun datang salam dengan dia, orang pun kata, Habib doakan saya. Dia pun ambil marker pen dia conteng muka kawan tu. Kawan tu pun alhamdulillah dapat berkat oleh Habib. Muka dah penuh kena conteng. Orang tanya, muka kena conteng tu? Dia kata tak apa kena conteng pun. Dia sedang memberi berkat dia melalui contengan marker. Sampai tahap tu kritikal. Tuan-tuan tengok, naik kereta yang mewah. Kita yang tak gila ni pun tak boleh naik kereta tu. Tapi dia boleh naik lah. Tu kehebatan dia. Cuma nak katanya itu ialah realiti yang berlaku. Ada seorang lagi yang tak pakai baju, pakai kain dia, Habib juga. Dia dikatakan keturunan di Indonesia. Tak pakai baju, orang angkat dia sampai ke mimbar. Duduk, kaki terkangkang, isap rokok tak macam orang isap rokok. Tapi itulah yang disangka wali. Okay. Sebab apa? Do not touch them. Jangan sentuh mereka. Sebab apa? Sebab ada satu orang tokoh yang masih lagi hidup sekarang telah mengatakan mereka ni bahagian daripada wali-wali Allah. Dia tak boleh sentuh. Cuma yang Wan Sehan tu memang dia selalu membawa marker di mana-mana tempat. Tapi dia tak bawa whiteboard je. Dia bawa marker saja. Okay. Cuma nak katanya ini benda. Sehingga ada sebahagian masyarakat kita pun di Malaysia kita ni pun tengok orang tak berapa center berjalan kan. Tak pakai baju, rambut tak turun. Tu jangan kata kat dia tu boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Dia ada, pemikiran tu sudah ada dalam masyarakat kita ni. Memang ada orang yang berfahaman itu. Tengok orang gila bawa plastik, baju pun tak berapa nak ada. Walaupun tak kacau orang, dia tu mungkin dekat dengan Tuhan. Okay. Mungkin kekal dengan mungkin. Cuma nak katanya yang betul-betul mengajar, yang betul-betul menulis, yang betul-betul menyusun ilmu, yang ni tidak diberikan kedudukan pun. Tak diberikan perhatian. Maknanya ulama-ulama yang memberi masa menulis ilmu sampai dia tinggal urusan hidup dia, tak diberi apa-apa perhatian. Bahkan dimusuhi pun ada. Cuma nak katanya ini ialah kesan-kesan yang berlaku. Ibn Jauzi memang antara tokoh yang sangat tegar melawan kelompok ni. Sebab dia tengok dengan jelas. Saya ingat dulu waktu Profesor Dr. Abdul Fattah Harun masih lagi hidup, panel Akidah Jakir yang masih lagi hidup, yang banyak tulis buku tentang batiniyah di Malaysia apa semua ni, dia pernah minta kepada pengarah filem tertentu ni untuk buat filem tunjukkan kesesatan ajaran-ajaran seperti ini. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dulu antara aktor, pelakon yang pandai bawa watak ni siapa? Almarhum M. Rajoli. Dia pandai bawa watak ni. Watak yang jadi syekh pelik-pelik sikit, yang bawa ajaran sesat ketua tarikat ni sikit. Benda cerita ni ada disimpan lagi lah. Yang orang kata apa, yang macam-macam lah. Walaupun pegang tasbih, malam pergi kelab.
Ada, cerita tu ada. Saya ingat cerita tu lama, saya rasa saya tak lahir lagi cerita tu dah ada dah pun. Tuan-tuan boleh balik tengok, itulah item-item kesesatan yang ada di tempat kita ni dulu ni. Cerita tu. Dia adaptasi daripada kes-kes yang berlaku di JAKIM, dalam fail JAKIM, untuk bagi orang faham, kena buat satu drama. Nak bagi orang nampak cerita tu. Apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Cuma nak katanya, memang mentaliti tu ada. Sebab tu ada sebahagian orang, dia beri isteri dia kepada tuan guru dia. Bahkan dia membenarkan isteri dia dirogol di hadapan mata dia pun. Dia tak akan argue guru tu. Sebab dia kata, guru dia sedang beri ilmu kepada isteri dia dengan cara tu. Memang ada, benda tu ditanam. Benda tu memang ada. Dan of course, ada elemen lain lah yang menyebabkan orang yang tengok tu tak rasa apa-apa. Macam yang sekarang yang tengah hot ni, ialah sihab tu. Kan ada sekeluarga yang mengaku Allah itu, Muhammad itu ialah Allah apa semua tu. Orang duk kata ada benda tak clear pada pergerakan mata dia. Nanti kita cerita lepas pada azan, kita cerita sikit. Balik pada isu sihab tadi tu. Sihab. Okay. Orang duk komen lah, sebahagian orang duk komen, dia kata perempuan yang dalam video tu yang kata sesungguhnya Muhammad itu ialah Allah, ada problem pada gerakan bola mata dia tu. Orang-orang yang ada kepakaran, dia kata itu simptom-simptom orang yang kena sihir. Sebab orang yang disihir ni, yang ada pengaruh sihir, antara benda yang dia tak boleh buat ialah dia bertentang mata dengan orang. Lawan mata tak boleh. Dia tak boleh fokus. Mata dia melilau lain. Bola mata dia tu. Okay. Dan memang unsur ini tidak pelik hakikatnya. Kalau orang kata, ada dalam sufi melampau macam ni. Ya, memang ada. Daripada dulu lagi ada. Memang hakikatnya ialah pelampau-pelampau yang mengatasnamakan sufi ni, sebenarnya sufi tak bersalah pun dalam bab ni. Ya, sufi ialah memang satu gerakan untuk menyucikan diri, mendekatkan diri pada Tuhan. Okay. Nak mengasingkan, nak menjauhkan diri sikit daripada kesibukan dunia. Okay. Tapi biasanya diorang selalu akan guna nama sufi, menisbahkan diri sebagai kelompok sufi. Memang ada unsur-unsur ilmu hitam ataupun sihir digunakan untuk menundukkan pengikut. Benda tu tak dapat dinafikan pun. Benda tu ialah benda yang memang berlaku zaman berzaman. Dan ia bukan yang pertama kali di Malaysia. Banyak dah ajaran-ajaran sesat di Malaysia ni, bila mana dibongkarkan, dia ada unsur itu, iaitu unsur ilmu hitam. Sebab tu kebanyakan orang-orang yang ditugaskan, pegawai yang ditugaskan untuk pergi ambush tempat-tempat macam ni, memang dipesan untuk tak ambil apa-apa makanan, jamuan, minuman apa pun. Sebab memang boleh jadi benda tu memang realitinya berlaku. Memang dia guna unsur tu. Termasuklah juga unsur dadah apa semua memang ada. Ganja apa semua memang ada benda tu dalam kelompok-kelompok ni. Jadi itu antara sebab Ibn Jauzi ni kaul dia paling banyak dalam buku ni. Sebab dia berhadapan dan dia paling terkehadapan menentang kelompok-kelompok yang melampau ni. Sebab tu banyak bantahan pun memang akan diikut pada dia lah. Okay. Cuma kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 54 ni. Kita akan tengok pembahagian hakikat dan syariat ini, penentangan yang dibuat oleh para ulama. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.